Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan sambung pelajaran kita untuk bab 8 daya dan tekanan 8.1 tekanan dalam bendalai bahagian yang kedua. Murid-murid semua, pernahkah anda terfikir bagaimana air boleh mengalir keluar dengan laju dari bekas brek atau sebuah pesawat dengan jisim yang besar boleh terbang di awan? Okey, mari kita lihat hubungan kait antara laju bendalai dengan tekanan. Okey, pertama sekali kita tengok tiup Bernoulli. Okey, ini adalah tiup Bernoulli. Yang mana tiup Bernoulli dia ada 3 tiup kecil iaitu A, B, C dan ada air masuk dan air keluar. Tapi disebabkan hujung tiup ni kita tutup, jadi tekanan iaitu P bendalai dekat A, B dan C adalah sama kerana bendalai ni dia tak mengalir. Bila tak mengalir tak ada hal laju dan bila tak ada hal laju tekanan dia adalah sama. Okey, bagaimana pula kalau tiup Bernoulli ni dia ada air masuk dan ada air keluar. Bila ada air masuk dan air keluar, tekanan dia berubah iaitu dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi air ni mengalir daripada tekanan tinggi kepada tekanan yang rendah. Okey, ini kerana air dekat bahagian P ni hal laju dia adalah yang paling rendah. Disebabkan hal laju paling rendah, tekanan dekat sini paling tinggi. Bila tekanan dekat sini paling tinggi, dia akan menolak air yang ada di tiup P supaya berada di aras yang paling tinggi. Okey, berbeza dengan di bahagian R yang mana dekat bahagian R, aliran hal laju airnya adalah yang paling tinggi. Disebabkan aliran air dia paling tinggi dekat sini, tekanan dia adalah yang paling rendah. Okey, bila tekanan dekat R ni rendah, tekanan atmosfera di luar tiup ni akan menolak supaya aras air di bahagian R ni adalah yang paling rendah. Jadi ini sebenarnya dia mematuhi prinsip Bernoulli yang mana dalam prinsip Bernoulli apabila sesuatu bendalai sama ada air atau gas mengalir dengan hal laju yang tinggi, tekanan dia adalah yang paling rendah. Kita tadi murid-murid dah tengok mengenai tiup Bernoulli. Sekarang kita tengok pula kepada tiup Venturi. Okay, apa yang dimaksudkan dengan tiup Venturi? Tiup Venturi ni adalah tiup yang tidak seragam. Lepas tu dia mempunyai bahagian sempit dekat tengah-tengah dia. Kalau murid-murid tengok yang berlabel A, B, C ni, B ni mempunyai bahagian yang paling sempit. Jadi disebabkan B ni mempunyai bahagian yang paling sempit, hal laju bendalai dekat B ni adalah yang paling tinggi. Okey, C mempunyai hal laju kedua tertinggi sebab dia baru keluar dekat bahagian B yang sempit, yang hal laju tinggi ni tadi kan. Okey, dan di bahagian A adalah mempunyai hal laju yang paling rendah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kesan Venturi? Okey, dalam kesan Venturi, semakin sempit tiup Venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalai tersebut. Contohnya dekat B hal laju paling tinggi, jadi P dekat sini adalah yang paling rendah. Disebabkan P dekat dalam bendalai bahagian B ni adalah yang paling rendah, tekanan atmosfera di luar tiup bahagian B tu dekat bahagian atas tu, dia akan menolak supaya aras air dekat bahagian B ni paling rendah. Okey, dan disebabkan dekat bahagian A ni hal lajunya adalah yang paling rendah, jadi tekanan dekat sini yang paling tinggi. Disebabkan tekanan di dalam tiup bahagian A ni paling tinggi, dia akan menolak aras air ni berada paling tinggi di antara A, B dan C. Okey, dekat sini adalah satu gambar rajah yang bergerak. Okey, seperti juga A, B dan C yang mana bahagian sempit mempunyai hal laju yang paling tinggi. Disebabkan dia mempunyai hal laju yang paling tinggi, jadi tekanan dia adalah yang paling rendah. Ini juga mematuhi prinsip Bernoulli yang mana seperti juga tiup Bernoulli tadi, tiup Venturi mematuhi prinsip Bernoulli iaitu apabila bendalai melalui suatu kawasan yang sempit, hal laju dia meningkat dan disebabkan hal laju dia meningkat, tekanan dia adalah yang paling kurang. Dalam kehidupan seharian kita ni sebenarnya terdapat banyak aplikasi prinsip Bernoulli. Okey, seperti yang murid-murid dah tahu, dalam prinsip Bernoulli ni bila hal laju tinggi, tekanan adalah rendah. Okay, kita tengok kepada prinsip yang pertama iaitu bentuk aerofoil sesuatu sayap kapal terbang. Okey, macam mana bentuk aerofoil ni? Inilah bentuk aerofoil. Dia ada satu hujung yang tirus dan satu lagi hujung yang kurang tirus. Okey, di dalam bentuk aerofoil sayap kapal terbang ni,
daya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebuah kapal terbang ni terhasil daripada dua perkara. Yang pertama, bentuk aerofoil sayap kapal terbang tersebut, dan yang kedua adalah sudut serang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sudut serang? Sudut serang ialah sudut antara garis perentas sesuatu aerofoil dengan arah aliran udara. Jadi ini akan membentuk sudut serang. Okey, aliran udara berhalaju tinggi mempunyai tekanan yang rendah, iaitu di bahagian atas sayap kapal terbang. Dan aliran udara yang berhalaju rendah mempunyai tekanan udara yang tinggi, iaitu di bahagian bawah aerofoil. Jadi, disebabkan tekanan tinggi di bahagian bawah, dia akan menyebabkan daya angkat terhadap kapal terbang tersebut. Bila daya angkat menolak kapal terbang ni dari bawah, jadi pesawat ni akan dapat naik ke atas. Okey, bagaimana pula jika sudut serang adalah sifar? Kalau sudut serang adalah sifar, pesawat tidak dapat menghasilkan daya angkat. Jadi pesawat ni tak dapat terbang naik ke atas lah. Okey, mari kita lihat aplikasi yang kedua prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian, iaitu di dalam penunuh Bunsen. Okey, murid-murid dah pernah tengok penunuh Bunsen ni dekat makmal kan? Okey, dalam penunuh Bunsen ni, bila kita buka gas, aliran gas dekat dalam penunuh Bunsen ni halaju dia akan jadi tinggi. Bila halaju dia tinggi, tekanan dia akan jadi rendah. Okey, dekat penunuh Bunsen ni ada satu lubang kecil, yang mana lubang ni dia akan membenarkan udara masuk. Tapi macam mana udara dia boleh masuk? Okey, tadi kita dah tahu di dalam penunuh Bunsen halaju tinggi, tekanan rendah. Disebabkan di dalam mempunyai halaju tinggi, dekat luar halaju dia rendah. Bila halaju dia rendah, tekanan akan jadi tinggi dekat luar. Bila tekanan tinggi dekat luar, udara akan disedut masuk ke dalam penunuh Bunsen. Bila udara dah masuk di dalam penunuh Bunsen, udara tu ada oksigen, dia bercampur dengan gas. Bila terdapat percikan api, penunuh Bunsen ni akan menyala dan mengeluarkan api. Okey, kita lihat pula aplikasi Bernoulli yang ketiga dalam kehidupan seharian kita di dalam helikopter dan drone. Okey, bila rotor berputar, rotor ni kipas lah. Bila kipas ni berputar, daya angkat terhasil. Macam mana daya angkat ni boleh terhasil? Ia terhasil disebabkan perubahan tekanan di bahagian atas, iaitu tekanan rendah akan wujud dekat bahagian atas dan tekanan tinggi akan wujud dekat bawah bahagian rotor. Okey, mari kita lihat satu persatu. Okey, aliran udara berhalaju tinggi di bahagian atas, dan bila halaju tinggi, tekanan udara akan jadi rendah dekat bahagian atas. Okey, bahagian dekat bawah rotor pula, aliran udara jadi rendah. Bila aliran udara dekat bawah rotor jadi rendah, tekanan akan jadi tinggi. Bila tekanan jadi tinggi, dia akan menghasilkan daya angkat terhadap helikopter dan drone tersebut. Bila terdapat daya angkat pada helikopter dan drone tersebut, menyebabkan helikopter dan drone ni akan naik ke atas. Okay, kita pergi kepada yang keempat, iaitu yang terakhir yang cikgu nak sebut dekat sini, iaitu garisan keselamatan di tepi landasan stesen kereta api. Kalau murid-murid pernah pergi stesen kereta api, contohnya LRT ke MRT, dia ada satu garisan keselamatan warna kuning. Okay, murid-murid kena berdiri di belakang garisan keselamatan. Kenapa kena berdiri di belakang garisan keselamatan? Sebab bila kereta api ni bergerak, dia akan mempunyai halaju yang tinggi. Bila halaju yang tinggi, tekanan dekat bahagian kereta api ni akan jadi rendah. Okey, jadi halaju kereta api tinggi. Jadi halaju dekat bahagian penumpang yang berdiri dekat luar tu, dia akan jadi rendah pula. Bila halaju udara dekat bahagian penumpang tu rendah, tekanan dia akan jadi tinggi. Bila tekanan dia akan jadi tinggi, dia akan mewujudkan satu daya, yang mana daya ni dia boleh menolak penumpang ni ke arah landasan kereta api. Jadi bagi mengelakkan penumpang ni tertolak ke arah kereta api, penumpang ni mesti berdiri di luar garisan keselamatan. Okey, baiklah murid-murid, sampai sini sajalah pelajaran kita hari ini. Semoga kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Bye!